Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, hari ini kita akan belajar untuk asasan komputer. Okay, 3.2 iaitu struktur kod arahan. Jadi untuk hari ini saya akan sentuh yang pertama ialah aktiviti 3.8. Ini adalah aktiviti yang kita telah laksanakan minggu lepas. Okay, jadi hari ini saya akan tunjukkan jawapan dia supaya murid-murid boleh kita kata awak boleh compare jawapan awak dengan jawapan yang saya hasilkan. Okey, kemudian aktiviti 3.9 untuk hari ini, latihan hari ini, dan struktur kawalan ulangan. Hari ini kita akan buat Python yang menggunakan struktur kawalan ulangan, dan saya akan explain kepada awak tentang fungsi range dalam struktur kawalan ulangan untuk. Okey. Okey, baiklah murid. Okey, baiklah pelajar. Okey, ini adalah paparan Python 3.5.2 shell. Okey, apabila awak buka Python dalam komputer awak, okey, paparan ni akan muncul. Okey, jadi bila awak buka, kita tak perlu tulis printout di sini sebab bila awak tulis di sini sebagai contoh saya tulis kod. Okey, katakan saya tulis umur equal input equal integer input, masukkan umur anda. Okey, jadi bila awak klik enter, dia akan terus keluarkan. Okey, di sini dia akan terus keluarkan awak punya output. Maksudnya output ini yang akan pengguna lihat. Okey, jadi kita sebagai programmer, okey, kita tak nak kita sebagai programmer kita hanya nak buat kita punya kod atau cara sahaja. Jadi caranya, okey, untuk satu kod atau cara yang cantik, okey, awak perlu pergi kepada file dahulu. Okey, selepas buka Python 3.52 shell ini, okey, awak pergi kepada file, okey, dan klik kepada new file. Okey, bila klik kepada new file, barulah kita akan keluar satu kod atau cara yang lain. Okey, jadi dekat sinilah baru kita akan laksanakan atau cara kita. Dan di sini awak akan tulis atur cara dan kemudian selepas file kita akan save. Okey, kita akan save atau save as. Okey, kemudian kita akan run. Okey, run module F5. Ini supaya kita tengok sama ada nanti bagaimana paparan output yang akan muncul. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada practice aktiviti 3.8 minggu lepas yang telah saya minta untuk awak selesaikan. Okey, kita lihat kepada soalan dengan menggunakan struktur kawalan pilihan yang sesuai. Okey, bina satu atau cara yang interaktif dan dapat merangkumi semua input pengguna. Okey, jadual berikut ialah syarat yang perlu disemak oleh atau cara. Okey, kalau awak lihat, okey, umur yang dimasukkan, okey, melebihi 30, paparan mesti. Okey, anda ialah seorang dewasa. Okey, sekiranya antara 14 hingga 30, anda ialah seorang belia. Okey, melebihi 12 tahun, anda ialah seorang remaja dan lain-lain, anda ialah seorang kanak-kanak. Okey, awak kena ingat, okey, katakan ini adalah paparan, anda ialah, okey, anda ialah seorang dewasa. Okey, anda ialah seorang belia, anda ialah seorang remaja. Okey, yang ini semua ayatnya mesti sama. Bila kita keluarkan output, okey, output ini mestilah sama. Awak tak boleh tulis, okey, anda ialah seorang dewasa berumur sekian. Okey, sebab kita nak paparan yang ini sahaja. Anda ialah seorang dewasa, jadi paparan awak, output awak mesti anda ialah seorang dewasa. Okey? Okey, itu yang pertamalah bila kita nak buat satu atur, cara kita kena lihat apa dia output yang dia inginkan. Okey, kita sebagai seorang pengatur cara, kita tidak boleh buat output mengikut kehendak kita. Kita perlu ikut output mengikut kehendak klien ataupun kita kata kehendak soalan. Okey, untuk soalan nombor 1A, nyatakan struktur kawalan pilihan yang akan digunakan. Okey, awak lihat di sini pilihannya bagaimana. Jadi, apa struktur kawalan pilihan yang kita
boleh laksanakan. Okey, kemudian lukiskan carta alif bagi atur cara yang perlu dibina. Kita perlu lukis satu carta alif dan akhir sekali barulah kita tulis kod arahan Python. Okey, bila kita menulis kod arahan Python, okey, ingatkan supaya murid perlu tulis carta alif dahulu. Kita tak boleh tulis kod arahan kemudian baru kita nak tulis carta alif. Okey, itu adalah etika pengaturcaraan yang tidak baik. Okey, sebab apa? Sebab bila kita lukis carta alif seperti yang kita belajar sebelum ni, carta alif ataupun pseudocode, itu membantu untuk kita mengesan kesalahan ataupun ralat dalam carta alif. Kalau kita buat kod arahan Python dahulu, kemudian outputnya tidak seperti yang kita inginkan, maka kadang-kadang kita terpaksa buat semula kod Python. Jadi lebih baik untuk kita tulis dahulu carta alif. Okey, kita tengok kepada jawapan untuk aktiviti 3.8. Okey, 1A. Okey. Okey, jenis struktur kawalan. Okey, jenis struktur kawalan dia macam mana kita nak tahu jenis struktur kawalan? Ialah kita lihat kepada berapa banyak jenis tindakan yang dilakukan. Okey, kalau untuk soalan yang ini, okey, kalau kita lihat sebelah tadi, okey, yang ini. Umur yang dimasukkan, okey, melebihi 30, melebihi 14, melebihi 12 dan lain-lain. Ada 1, 2, 3, 4. Okey, set tindakan dia 1, 2, 3. Ada 4 jenis set tindakan. Oleh sebab itu, struktur kawalan pilihan ini adalah multi pilihan. Kalau hanya ada satu pilihan sahaja, okey, itu kita kata sebagai struktur kawalan tunggal. Dan kalau ada dua set tindakan yang akan dilakukan, okey, dua set tindakan maksudnya dua set paparan yang akan dilakukan, maka itu adalah dewi pilihan. Tetapi kita lihat soalan di sini, okey, kita ada melebihi dua set tindakan ataupun dua paparan yang akan kita lakukan. Jadi jawapan yang tepat ialah multi pilihan. Okey, yang kedua dia minta untuk kita lukiskan carta alif. Okay, kita boleh tengok di sini. Okey, mula. Okey, ini bulatan. Awak kena ingat bila kita lukis carta alif mesti ada tanda bulatan. Okey, mula dan juga tamat. Okey, selepas itu, okey, simbol trapezium ni adalah simbol untuk kita input. Okey, input jadi kita masukkan pengguna. Kemudian, okey, kita tengok kepada umur melebihi 30. Jika ya, okey, kita perlu paparkan anda ialah seorang dewasa. Jika tidak, okey, kita pergi pula kepada pilihan kedua. Okey, umur melebihi 14 tahun. Okey, so kita akan paparkan anda ialah seorang belia. Kemudian umur melebihi 12 tahun. Okey, jika ya, kita akan paparkan anda ialah seorang remaja dan jika tidak, kita akan paparkan anda ialah seorang kanak-kanak. Kemudian kita tengok tadi kepada kehendak soalan. Okey, tiada apa lagi tindakan yang diperlukan. Jadi akhir sekali kita bolehlah buat dengan tamat. Maksudnya kita akhiri kita punya carta alif ataupun kita punya tindakan atau cara. Okey. Okey. Kelas, okey. Hari ni sekarang kita nak uji kita punya Python atau cara sama ada Python kita ataupun carta alif kita betul ataupun tidak. Okey. Yang ini bila awak buka akan keluar yang ini seperti biasa kita pergi kepada file. Okey, kemudian kita pergi kepada new file. Okey, dan akan ada satu paparan untitled. Okey. Sebelum kita mulakan untuk cara kita, okey, biasakan diri dengan save dahulu. Okey, kita save as. Okey, katakan saya buat, okey, desktop saya sedia. Okey, katakan tajuk saya ialah okey. Aktiviti 3.8. Okey, saya save di sini. Yes. Okey, ini adalah aktiviti 3.8. Okey. Yang pertama sekali ialah komen. Okey, kalau awak lihat di sini, okey, tanda merah ini adalah komen. Okey, komen kita ialah meminta
pengguna memasukkan umur. Okey. Kenapa untuk kita kata satu atur cara yang baik, etika pengatur caraan yang baik, apa yang kita buat, kita perlu isikan, tuliskan komen supaya kita tahu, okey, atur cara yang kita buat, okey, tentang apa, kod atur cara ataupun kod segmen yang kita buat itu merujuk kepada aktiviti apa. Okey, so yang ini, kemudian untuk umur, okey. Okey, umum ini adalah nama pemboleh ubah. Bila kita nak masukkan satu-satu pemboleh ubah, pastikan pemboleh ubah itu adalah sesuatu yang bermakna. Okey, jangan biasakan tulis, katakan kalau kita nak minta pengguna masukkan umur tapi kita tulis kita nak bagi minta pengguna masukkan umur tetapi dalam kod kita tulis kerusi contoh. Itu bukannya pemboleh ubah yang bermakna. Okey, jadi mungkin untuk kita faham atau sebab atau cara tersebut kita yang buat, tetapi kalau kata satu kod atau cara itu melibatkan dua programmer, okey, maka akan memberi kesusahan kepada programmer yang lagi satu. Okey, umur, so kita masuk integer sebab umur adalah integer, jadi declaration dia, data type dia ialah integer. Okey, input, masukkan, okey, masukkan umur anda. Okey, kemudian kita tinggal satu. Okey, kemudian kita minta lagi untuk menentukan, okey, atau cara kita ataupun kod segmen kita adalah untuk menentukan kategori umur. Okey. Okey, if. Okey, if jika umur melebihi 30. Okey. So, kita akan print, kita akan minta komputer untuk print. Okey, anda ialah seorang dewasa. Okey. Dan kita enter else. Okey, dalam Python indentation adalah sangat penting. Jadi bila yang ini kita buat else, okey. Okey, else umur ialah 14. Okey, print anda ialah seorang belia. Okey, else umur melebihi 12 tahun. Okey, print anda ialah seorang remaja. Okey. Okey, ini okey, saya salah sini. Okey, ni alif. Okey, alif bermaksud else, if else, jika tidak. Alif, jika tidak dan jika, ya. Okey, alif. Okey, dan akhir sekali ialah else. Else, print, else, print. Okey, anda ialah seorang kanak okey, kemudian kita save. Okey, Ctrl S ataupun awak boleh pergi sini. Okey, save. Okey, dan kita pergi run. Okey, run module.
Okey, invalid center. Invalid syntax. Okey, yang mana invalid syntax? Di sini. Okey, dah awak boleh tengok. Okey, dia tunjukkan ada invalid syntax di sini. Okey. Okay, kita klik okey. Saya tertinggal. Sini, colon. Okey. So, kita save semula. Kita pergi run. Okey, run modul ataupun awak boleh tekan F5. Okey, dah ada di sini. Okey, masukkan umur anda. Okey, saya masukkan 12 tahun. So, anda ialah seorang kanak-kanak. Betul ke? Okey, sebab 12 tahun. Dalam atur cara dia kata melebihi 12 tahun barulah kita seorang remaja.